Assalamualaikum. Apa kabar semua? Salam sejahtera. Ramai orang marah saya kerana saya publish video tentang duit 2.6 bilion yang dikatakan Najib terima dari Arab Saudi. Mereka kata kalau betul lah Najib terima duit ni dari Arab Saudi dan bukan duit curi, maka buktikan. Mereka ni jahil sangat. Jahil dengan undang-undang dan jahil juga dengan Quran. Undang-undang dan juga Quran, kalau kita baca surah An-Nur ayat 4 hingga ayat 13, berkata, sekira kita menuduh seseorang tu, kita kena buktikan tuduhan tersebut. We have to prove our allegation. Jadi yang mereka nak suruh Najib buktikan yang duit itu bukan duit curi tapi duit dari Arab Saudi. Undang-undang mana mereka guna ni? Ayat Quran mana yang mereka guna ni? Tak ada. Common law dan juga Islamic law, kedua-duanya agree, selaras. Yang tuduhan perlu dibuktikan oleh yang menuduh, bukan yang tertuduh. Tertuduh needs to do nothing. You, the accuser, must prove the allegation. Jadi janganlah duduk tunjuk sangat kejahilan dengan kata kalau betul lah duit ni bukan duit curi, kalau betul lah duit ni dari Arab Saudi, maka buktikan. It's not Najib's job. Dan kalau Najib nak bukti pun saya tak setuju. Satu lagi. Kalau kita nak bawa masuk duit dari luar negeri, ke England ataupun ke Malaysia, tak kisahlah mana sekalipun, biarlah RM20,000 sekalipun, kita kena declare. Dan kalau duit tu nilai dia tinggi daripada sekian-sekian, kita kena prove source of funds. Ini biasa. Kalau nak bawa masuk duit, kalau nak bawa masuk cash tu lain cerita lah, tapi risiko tinggi lah. Tapi kalau nak transfer dari satu negara ke satu negara, perlu dibukti source of funds. Ini 2.6 bilion dan bukan masuk sekaligus. Dia masuk berperingkat-peringkat. Tapi jumlah masih tinggi. Kadang-kadang kita bawa masuk duit dari luar negara, sini sekali okey, dua kali, kali ketiga, bila dia orang total dalam masa katalah 3 tahun atau masa 4 tahun, jumlah yang kita bawa masuk bernilai sekian-sekian, mereka terus beku akaun kita. They freeze our bank account and they ask us to explain. Dalam masa katalah 3 tahun atau 4 tahun, jumlah sekian-sekian banyak dibawa masuk berperingkat-peringkat, tapi total kesemua katalah 10 transfer, total so much, explain where the money come from. Sementara tu mereka akan ambil tindakan. Dan they have such a thing called unexplained wealth punya undang-undang, di mana kalau kita tak boleh explain di mana kekayaan kita ni datang, mereka boleh freeze duit tu. Ataupun harta, kalau kita guna duit beli harta. So it's not easy tau. Nak bawa masuk begitu banyak macam 2.6 bilion. Kalau US pun, we are talking about 600-700 million US. Sebelum itu boleh dibuat, perlulah terlebih dahulu kita berbincang dengan bank. Sini pun sama. Kalau kita nak bawa masuk katalah RM1 juta, dan tujuan kita nak beli rumah atau nak beli harta, maka kita kena hubung bank, beritahu bank terlebih dahulu kita nak bawa masuk sekian-sekian banyak, iaitu RM1 million. Dan bank nak tahu mana datang duit tu. Kita kata duit tu ialah duit saham lah, kita kata. Kita ada saham, kita jual saham. Mereka nak tengok dokumen tau. Dan mereka nak, kalau saham tu handle melalui stockbroker firm dan ada lawyer yang handle, dia nak surat dari stockbroker firm dan surat dari lawyer mengesahkan memang saham tu wujud dan jumlah saham tu akan dijual sekian-sekian banyak, walaupun telah dijual sekian-sekian banyak, dan duit tu akan transfer mari sini. You need documents. Sebelum kelulusan boleh diberi, duit tu ditransfer. We're talking about RM1 million. Now we're talking 2.6
billion ringgit. So, macam mana Najib boleh bawa masuk 2.6 billion ringgit tanpa kelulusan terlebih dahulu? So, bermaknanya, Najib kena, sebelum duit tu dibawa masuk, kena clear dulu dengan bank negara. Kalau duit tu masuk tanpa kelulusan bank negara, terus frozen. Akan confiscate. Dan kalau duit tu dibawa masuk bukan sekali, one shot sekaligus, tapi dibawa masuk beberapa kali, berperingkat-peringkat, jumlahnya 2.6 billion, kecoh. Tanpa kelulusan bank negara. Jadi sekarang ni, bank negara yang perlu jawab. Bukan Najib. Najib bawa masuk 2.6 billion, 2.6 billion. Ya, duit tu ialah duit derma. Itu Najib claim duit derma dari Arab Saudi. Tapi, siapa yang lulus? Najib tak boleh buat ni. Kecuali mendapat kelulusan. Yang lulusnya bank negara. Bank negara lah yang explain. Bank negara sepatutnya yang terangkan macam mana mereka lulus 2.6 billion dibawa masuk ke Malaysia. Okey, dengan alasan atau dengan sebab duit tu ialah duit derma dan bank negara terpaksa mengikut undang-undang memeriksa dokumen-dokumen terlebih dahulu sebelum memberi kelulusan. So this is not Najib's fault bawa masuk duit dan bukan kerja Najib untuk membuktikan. It's bank negara's fault, bank negara's job, tugas dia bank negara untuk menunjukkan yang mereka meluluskan duit itu oleh kerana ada dokumen, ada bukti menunjukkan duit itu datang dari Arab Saudi. So, bank negara diam. Zeti diam. Zeti tak cakap apa benda ni berlaku masa dia. Why she keeping quiet? Dan sebab apa Zeti ni tidak disiasat? Sebab kalau betul Zeti meluluskan duit tu dimasuk dan ianya bukan duit dari Arab Saudi, that means Zeti is not doing her job. Zeti terpaksa, sebenarnya Zeti terpaksa memeriksa semua bukti dan memberi kelulusan berdasar kepada bukti. So it's her job, it's her problem. Kalau ada satu criminality or a crime has been committed, then Zeti is the center of the whole thing. Dan hari ini pula kita dapat tahu suami Zeti, keluarga dia, anak dia juga terima rasuah dari Jolo dan duit tu ada di Singapura. Dan mereka tidak nafi. The husband and the children tidak nafi. They did not deny they terima duit rasuah. In fact, dia orang kembalikan duit tu. They return the money. Bermaknanya dia mengaku memang betul satu kesalahan telah dilakukan. Memang betul Zeti ni ataupun keluarga Zeti telah terima rasuah. Dan mereka kembalikan duit itu kerana duit itu duit haram. Duit itu duit rasuah. So Zeti's family yang sebenarnya terlibat dengan Jolo, terlibat dengan rasuah. Jadi oleh kerana tu Zeti diam. Zeti tak berani buka mulut. Kalau Zeti buka mulut, dia pun kena. And this is the problem. Kalau Zeti buka mulut dan kata, yes, saya periksa dokumen tersebut. Saya sahkan bahawasanya duit tu ialah duit derma dari Arab Saudi. Bila saya lihat bukti dan saya puas hati, maka saya pun lulus. Duit itu dibawa masuk. Maka terlepaslah Najib dari tuduhan. Tapi Zeti pula akan kena. So Zeti keeps her mouth shut to keep her family safe. Zeti buka mulut, Najib terlepas. Orang kata memang betul lah duit tu duit derma bukan duit curi. Keluarga Zeti akan kena nanti. So to protect the family, she sacrificed Najib. Dia buat diam supaya Najib ni jadi kambing hitam supaya keluarga dia selamat. Sebab Najib menafi duit tu duit curi. Tapi keluarga Zeti tak nafi. Keluarga Zeti mengaku mereka terima duit rasuah. So nak kenakan keluarga Zeti lebih senang daripada nak kenakan Najib. This is the real issue.
Jadi orang tanya kenapa saya sokong Najib. Saya tak sokong Najib. Saya hanya tak sokong satu boleh dianggap sebagai satu tindakan tidak adil terhadap Najib. Soalan dia, Najib 2.6 bilion duit curi ke duit Arab Saudi ke whatever, you prove it lah. Dan you have to prove it also dengan bertanya kepada Zeti, macam mana Zeti lulus duit ni masuk. Dan duit tu tak boleh masuk kecuali dilulus terlebih dahulu oleh Bank Negara. That's the issue. Ini sama macam kes Anwar dulu. Saya kritik Anwar gila-gila dulu. Tahun 60-an, saya ni dikenal sebagai anti Anwar. Tapi bila Anwar tahun 99, bukan 98, masa Anwar mula-mula kena tangkap, saya tak kisah. Anwar kena tangkap sodomi, yang sebenarnya dia kena tangkap bukan pasal sodomi, tapi sebab menentang Mahathir. Alasan sodomi saja. Saya tak kisah. Tapi apabila tahun 99 saya ikut perkembangan perbicaraan di mahkamah, dan apabila hakim kata I find Anwar guilty because he cannot prove his innocence, saya terkejut. Bermaknanya Anwar ni didapati bersalah oleh kerana dia tidak mampu membuktikan yang dia tidak bersalah. Undang-undang mana tu? Undang-undang kafir, undang-undang Islam semua doesn't work that way. If you say Anwar is guilty, prove it. Tapi to say Anwar is guilty because he cannot prove he's innocent, ini undang-undang pariah. Jadi saya pun selepas tu saya sokong Anwar. I form the Free Anwar campaign sebab kata, you want to jail Anwar, make sure you prove he's guilty. Tapi you jail him because he cannot prove he's innocent, itu semua manipulation. Sama macam kes Najib ni. Okey, Najib bersalah, Najib buat ni, Najib buat tu, buktikanlah. Jangan jadi dia orang ni kata, mahkamah sudah pun membuktikan yang Najib gitu. Itu kes SRC. Dia macam Anwar, dia ada dua kes. Dia ada kes salah guna kuasa dan dia ada kes sodomi. Salah guna kuasa tu is under the corruption punya law. Sodomi is under different law. Jadi didapati bersalah di dalam kes corruption dan kata Anwar telah dibukti bersalah. No, Anwar dibukti bersalah on the case corruption, on the case sodomi tidak. Tetapi hakim kata kerana dia tidak berjaya membuktikan yang dia tidak bersalah, maka dia bersalah. It's two different case. Don't confuse the two cases. Anwar's case is dan dia ada 3 kes. Satu lagi kes yang ketiga tu, di mana didapati bersalah tapi Mahathir berjaya mendapatkan pengampunan untuk dia sebagai balasan, sebagai reward kerana membenar Mahathir jadi Perdana Menteri. That's all. Ini ke rasuah. Dia orang rasuah Anwar supaya Anwar sokong Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi dapatlah pengampunan. That's a different issue. Jangan kita confuse 3 kes tu. Sama macam kes Najib, SRC is SRC. Isu 2.6 billion ni, jangan kait dengan SRC. 2.6 billion ni tuduhan dia, duit tu duit curi. Prove it. Apabila berjaya membuktikan yang 2.6 billion yang dibawa masuk tu sah duit curi, maka saya pun akan rest my case lah. Okey lah, so Najib curilah duit tu sebab awak buktikan. Tapi suruh Najib buktikan yang tidak curi, ini satu idea yang orang jahil, and that's the whole problem. Jadi faham, kita tidak semesti menyokong orang tu, tapi kita sokong tindakan yang tidak adil terhadap orang tersebut. Saya pun mungkin saya menentang Israel, tapi saya tidaklah menyokong yang sekolah Israel dibom dan 100 budak-budak yang tak berdosa mati dalam kejadian bom tu. Kalau saya menentang, tidak semesti saya ni pro-Israel, anti-Islam. Jadi orang Melayu ni dia macam tu. Kalau saya tak sokong tindakan bom sekolah, budak-budak Israel mati 100 orang, bermaknanya saya ni pro-Israel, saya anti-Islam. Inilah the mindset minda Melayu ni yang banyak perlu diubah.
Salam sejahtera.